RM50,000 kepada pekerja berkemahiran tinggi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Dua individu bekas pengurus besar sebuah pertubuhan badan awam di Reman SPRM susulan siasatan salah guna kuasa membabitkan kartel perolehan baja bernilai RM60 juta. Pendaftar Mahkamah Magistrate Putrajaya Syahrul Sazli Matsani membenarkan kedua-dua suspek lelaki berusia lingkungan 50 hingga 60-an di reman selama 3 dan 4 hari iaitu sehingga 5 serta 6 November ini selepas permohonan dibuat SPRM. Kedua-dua suspek ditahan ketika hadir di Ibu Pejabat SPRM bagi dirakamkan keterangan. Mereka ditahan bagi membantu siasatan terhadap kartel perolehan baja melibatkan sebuah pertubuhan badan awam yang dipercayai mempunyai unsur rasuah dan salah guna kuasa. Sementara itu, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi SPRM, Datuk Seri Ahmad Hushairi Yahya mengesahkan tangkapan terhadap kedua suspek tersebut. Kes buli dan dera pegawai Kadet Akademi Latihan Ketenteraan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM. Pihak polis telah selesai merakamkan keterangan 16 individu bagi membantu siasatan. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Rusdi Muhammad Isa berkata mereka terdiri daripada beberapa pegawai kadet dan kaki tangan UPNM termasuk mangsa dan suspek. Setrika yang dipercayai digunakan dalam kes tersebut turut dirampas. Pihak polis juga masih menunggu hasil laporan perubatan mangsa. Tiada tangkapan dibuat setakat ini dan siasatan lanjut diteruskan mengikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan. Susulan kes seorang remaja lelaki maut terkena renjatan elektrik ketika mengecas telefon dalam bas ekspres Jumaat lalu. Satu pasukan petugas khas ditubuhkan Kementerian Pengangkutan bagi menyiasat punca kejadian. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata langkah tersebut bagi memastikan kejadian seumpama itu tidak berulang dan keselamatan penumpang sentiasa terjamin. Pasukan petugas khas melibatkan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD dan Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia MIROS. Beliau turut mengarahkan APAD menggantung operasi bas terbabit serta-merta bagi membolehkan JPJ menjalankan siasatan lanjut. Dalam kejadian itu, mangsa Muhammad Nur Asmawi Jasmadi 18 tahun maut dengan tangan kirinya melecur akibat terkena renjatan elektrik ketika mengecas telefon bimbitnya di soket bas ekspres di Terminal Bas Penang Central Butterworth, Pulau Pinang. Operasi khas motosikal di seluruh negara, JPJ memeriksa hampir 12,300 kenderaan termasuk 6,756 motosikal pada hari pertama pelaksanaannya. 1,405 kenderaan telah diambil tindakan termasuk 1,003 motosikal dan 15 kenderaan lain turut disita. Kebanyakan kesalahan yang dikesan membabitkan motosikal adalah tiada lesen, motosikal tiada cukai jalan dan motosikal diubah suai secara ekstrim selain tidak mematuhi peraturan jalan raya. Untuk kali ini, kita akan mengambil tindakan yang drastik. Mana-mana penunggang motosikal yang tak ada lesen memandu dan juga road test yang tamat tempoh lebih daripada 2 minggu, kita akan sita motosikal tersebut. Dan mana-mana motosikal yang kita tahan, kita dapati membuat pengubahsuaian yang ekstrim. Maksud dia ekstrim, kita akan sita. Beliau berkata demikian selepas program Satu Kampung, Satu Pemimpin Santuni Madani 2024 di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Jawa Pasir Putih. Lebih 200,000 biji pil yaba dirampas PJA Brigade Tenggara di Kampung Laut Tumpat, Kelantan menerusi Op Taring Sky semalam. Dianggarkan rampasan bernilai RM3.2 juta. Rampasan tersebut dibuat selepas anggota Batalion 8 menjalankan serbuan di tepi sungai di Kampung Laut. Pemeriksaan menemukan beberapa kotak mengandungi 216,000 biji pil yaba dengan anggaran berat melebihi 25 kg dipercayai diseludup dari Thailand. Kesemua barangan rampasan dibawa ke bahagian siasatan jenayah narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Tumpat untuk tindakan lanjut.
Mahkamah Session menetapkan 9 Disember depan bagi keputusan kes pukul isteri hingga koma. Keputusan dibuat apabila tertuduh Rosmaini Abdul Rauf yang berusia 41 tahun tidak hadir ke mahkamah selepas dimaklumkan tidak sihat. Mengikut pertuduhan, dia didakwa memukul mangsa Jahidah Nordin, 46 tahun yang juga isteri ketiganya di sebuah pangsapuri di Kampung Aman, Larkin, Johor Bahru pada 4 Mei 2021. Mangsa yang ketika itu sedang hamil cedera parah sehingga koma dan menerima rawatan di Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru. Pendakwaan dijalankan mengikut Seksyen 325 dibaca bersama Seksyen 326A Kanun Keseksaan. Sebanyak 378,815 kes aduan kekeluargaan direkodkan sejak tahun 2021 sehingga 2023. Data dalam Sistem Pengurusan Perkahwinan Islam Malaysia SPPIM menunjukkan masalah akhlak atau sosial merupakan aduan tertinggi iaitu sebanyak 167,619 kes. Ya, aduan-aduan yang kita terima melalui banyak saluran. Contohnya di KSK, kita ada KSK Care dalam talian. Ini merupakan satu talian yang boleh membantu pasangan ataupun umat Islam yang menghadapi masalah sama ada masalah kekeluargaan, baru nak bina keluarga, sudah bina keluarga ataupun menghadapi masalah rumah tangga. Kaunselor-kaunselor yang bertauliah disediakan secara dalam talian. Bila berkata demikian pada Majlis Kursus Pasca Perkahwinan Islam Peringkat JAKIM 2024 Fasa Semarak Kasih di Seremban. Kursus tersebut merupakan platform bagi membantu pasangan suami isteri menambah ilmu berkaitan rumah tangga dan kekeluargaan supaya lebih harmoni dan bahagia. Seorang lelaki ditemukan meninggal dunia dalam sebuah kenderaan pacuan 4 roda yang berkunci di Taman Hill Park Waterfront pagi tadi. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak Sabarozi Nur Ahmad berkata 8 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Pasir Putih digerakkan ke lokasi kejadian. Anggota bomba berjaya membuka pintu dengan menggunakan peralatan khas untuk membawa keluar mangsa. Mangsa disahkan meninggal dunia oleh pasukan perubatan dan diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan susulan. Kecoh kononnya prinsip tata kelola yang baik hanya sekadar ungkapan politik Putrajaya. Dakwa seorang pengguna TikTok, realitinya perkara sebaliknya yang terjadi. Ini terbukti menerusi pembongkaran salah laku membabitkan Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas. Semakan pasukan biar betul mendapati tuduhan terbabit tak berasas. Buktinya siasatan terhadap Nafas. Menerusi tabik urus baik, kemungkaran yang berlaku sejak bertahun-tahun berjaya dipatahkan. Dalam berdepan isu integriti, Perdana Menteri tegaskan pihaknya tak akan berkompromi. Mana-mana pihak yang terlibat salah laku wajib diambil tindakan. Siapa saja tanpa kecuali ada kes SPRM masuk. Kalau kes jenayah, polis diraja masuk, tak kira dia jawatan apa, pangkat apa. Syarikat kerajaan ke syarikat swasta. Nafas betul bebas tapi di bawah penguasaan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Tapi saya tak halang siasatan. Kalau salah siasat, kalau salah dakwa, kalau salah hukum, saya tidak peduli. Baru boleh kita perintah dengan adil. Tak perlu menipu hanya kerana kagum dengan tata kelola Putrajaya. Menyebarkan persepsi palsu tak akan mengubah keadaan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Malaysia diberi penghormatan sebagai Country of Honour di Expo Import Antarabangsa China CIIE ke-7 pada tahun ini. Program yang bakal berlangsung di Shanghai pada 5 November ini antara intipati rangka lawatan kerja 4 hari Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim ke Shanghai dan Beijing. Ikuti laporan Syazwani Samsu.
Lawatan kerja ketiga Perdana Menteri Datuk Seri Anwar ke China kali ini bagi memenuhi jemputan rakan sejawatnya Li Qiang untuk menghadiri CIIE ke-7 di Shanghai. Expo ini merupakan inisiatif kerajaan China yang menyediakan satu platform untuk negara-negara yang terlibat dalam inisiatif jalur dan laluan bagi mempromosi dan mengeksport barangan dan perkhidmatan ke China. Pada majlis pembukaan CIIE, Datuk Seri Anwar dijadual menyampaikan ucap tama dan merasmikan Astaka Malaysia serta Astaka Gabungan Dewan Perniagaan dan Perindustrian China-Malaysia. Malaysia juga menerima satu penghormatan iaitu diberikan status Country of Honour. Ini adalah satu penghormatan kepada Malaysia sebagai rakan diplomatik China yang rapat di negara ASEAN kerana sambutan 50 tahun hubungan diplomatik di antara Malaysia dan China pada tahun ini. Pada masa yang sama, ini juga memberikan satu penghormatan kepada Malaysia yang akan menjadi pengerusi ASEAN pada tahun 2025. Datuk Seri Anwar dijadual mengadakan pertemuan bersama Li Qiang bagi membincangkan hubungan dua hala selain bertukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa yang berkepentingan bersama. Perdana Menteri turut dijadual meneruskan lawatan kerja ke Beijing pada 6 November. Pengiktirafan terhadap Malaysia menerusi CIIE ke-7 yang bakal berlangsung 5 November ini di Shanghai, China disifatkan sebagai penghormatan terhadap Malaysia selaku negara pengerusi ASEAN 2025. Dan menanti dalam rangka lawatan kerja 4 hari Perdana Menteri bukti komitmen kedua-dua negara untuk terus memperkukuh hubungan diplomatik yang sudah terjalin sejak 5 dekad lalu. Sazwani Samsu, Shanghai, RTM. Penubuhan Majlis Pembangunan Bakat Johor JTDC akan terus memperkasakan ekosistem pendidikan TVET dan tenaga kerja kemahiran tinggi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata inisiatif itu juga mampu merealisasikan pelaksanaan gaji premium di Johor, ia khususnya di Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ. Kalau gaji minima di Malaysia 1,700. Gaji minima di Singapura 1,500. Tetapi 1,500 Sing Dollar bersama dengan RM5,290. Maka apa yang dilakukan oleh kerajaan negeri Johor untuk menentukan bahawa gaji premium untuk yang mempunyai diploma itu RM4,000 dan juga yang mempunyai SKM yang sama dengan diploma tadi, sama dengan degree tadi, ijazah tadi adalah RM5,000. Saya mesti mengakui bahawa tidak ada negeri lain yang melakukannya. JTDC bakal bertindak sebagai hub sehenti yang menghubungkan institusi TVET, industri dan pencari kerja. Usaha bertujuan memastikan graduan TVET menerima imbuhan setimpal berdasarkan penanda aras gaji negara jiran. Ketika ini, Johor menawarkan 100,000 peluang pekerjaan termasuk 74,000 peluang pekerjaan berkemahiran tinggi di JSSEZ. Daripada jumlah itu, hanya 52,000 kekosongan berjaya dipenuhi. Pengendali Pelabuhan Kontena Labuan Megah Port Management MPM berjaya meningkatkan kecekapan pengendalian kargo dan perkhidmatan pelabuhannya di Labuan Liberty Wharf. Pemulihan pengendalian kargo pentas pelabuhan itu telah mengukuhkan kedudukannya sebagai hub logistik penting di rantau ini. Timbalan Menteri Perdagangan dan Komoditi Datuk Chan Fong Hin berkata kecekapan operasi MPM menanam keyakinan pemain industri perkapalan yang kini melihat Labuan Liberty Wharf sebagai pelabuhan pengendalian kargo boleh dipercayai. Komitmen MPM memacu pertumbuhan sebagai pemain logistik serantau, menarik lebih banyak kapal dan memainkan peranan penting dalam sektor maritim Malaysia. Beliau berkata demikian semasa lawatan kerja ke Pelabuhan Labuan. Tahun Melawat Selangor 2025 bagi menjayakannya, Selangor akan menambah peruntukan sektor pelancongan dalam belanjawan tahun 2025.
Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata sektor itu menerima peruntukan RM5.3 juta pada tahun ini bagi melaksana perancangan menjelang Tahun Melawat Selangor 2025. Beberapa perancangan yang akan dilancarkan oleh pihak ataupun akan dilaksanakan oleh pihak Tourism Selangor, dan nanti saya akan umumkan dalam belanjawan beberapa tambahan nilai yang kita akan masukkan untuk pembangunan program pelancongan dan juga aktiviti-aktiviti pelancongan demi menarik pelancong sebenarnya dengan Tahun Melawat Selangor 2025. Beliau melancarkan logo Tahun Melawat Selangor 2025 di Reruai Tourism Selangor sempena perlombaan Grand Prix Motosikal MotoGP Malaysia 2024 di Liga Antarabangsa Sepang. Sebanyak 10 projek naik taraf yang dilaksanakan Jabatan Audit Negara untuk program Kampung Angkat Madani di Kampung Masjid Ijuk selama Larut berjaya disiapkan bulan lepas. Projek berkenaan meliputi pembinaan Dewan Sekolah, pemasangan lampu solar dan menaik taraf kemudahan di masjid serta kemudahan awam seperti ruang perniagaan, gelanggang futsal, taman permainan dan sistem saliran. Ianya adalah selaras dengan orang kata kriteria pemilihan Kampung Angkat Madani. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyaran semua pegawai-pegawai kanan kerajaan untuk tengok balik. Kita jangan ingat tengok atas tapi tengok juga bagaimana kampung asal kita, bagaimana apa-apa keperluan yang diperlukan dalam satu kawasan. Jadi itulah apa yang kita cuba laksanakan. Beliau berkata demikian pada program peluncuran Kampung Angkat Madani di Kampung Masjid di Ijuk Selama di Larut. Lebih 6,500 individu di Negeri Sembilan mendapat pekerjaan menerusi Karnival Kerjaya Anjuran Perkeso Negeri bersama pelbagai agensi setakat 15 Oktober lepas. Menurut Esko Negeri S. Virapan, ia merupakan pencapaian membanggakan namun masih ada beberapa aspek perlu diperbaiki. Namun masih banyak cabaran yang perlu diatasi, termasuk untuk meningkatkan kualiti latihan dan memastikan kemahiran yang diberikan selaras dengan keperluan industri. Saya menggesa kolaborasi strategik diteruskan antara kerajaan, institusi pendidikan dan sektor swasta untuk memperluaskan peluang pekerjaan dan menyediakan lebih banyak latihan yang relevan. Selain itu, kerajaan negeri akan terus melaksana program kebolehpasaran dan latihan kemahiran termasuk TVET bagi memenuhi keperluan industri. RM4.2 juta disalurkan kerajaan negeri Terengganu bagi kos baik pulih ratusan rumah yang rosak akibat kejadian ribut akhir bulan lalu. Selain kediaman, beberapa sekolah turut mengalami kerosakan akibat ribut terutama di daerah Kemaman. Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Syamsuri Mokhtar berkata kebanyakan kerosakan yang dilaporkan adalah melibatkan bumbung dan atap rumah. Kejadian ribut yang berlaku Rabu lalu melibatkan semua daerah, namun dua daerah iaitu Dongon dan Kuala Nerus menerima kesan kerosakan yang paling minimum. Kerja baik pulih kerosakan rumah penduduk masih berjalan dengan kemajuan antara 70 hingga 80%. Beliau menyatakan selepas menghadiri Majlis Penganugerahan Bintang, Pingat dan Sijil Pengakap Raja Persekutuan Pengakap Negeri Terengganu tahun 2024 di Wisma Darul Iman, Kuala Terengganu. Hampir 1,000 penduduk orang asli suku kaum Tamiar di Pos Gomusang, Kelantan terpaksa mengambil risiko menggunakan jalan tanah yang rosak setiap kali hujan melanda. Penduduk mendakwa kerosakan yang teruk itu menjejaskan aktiviti dan kehidupan harian mereka. Hujan macam ni memang jalan susahlah nak pergi, nak keluar ke. Kadang-kadang budak sekolah pun susah nak balik. Kadang sangkut tengah jalan. Macam tu jugalah. Lepas tu kalau pemakanan pun memang susah juga nak dapat jugalah. Ada masalah jalan yang rosak, yang tak dapat nak keluar kalau musim hujan lah. Kadang tu tinggal dekat tengah jalan, tak sampai lagi kadang dekat sini. Itulah yang masalah kami jalan ni.
ikut keadaan cuaca lah. Kalau elok disampai, kalau tak elok tengah jalan lah. Harapan kami dekat Poskop ni harap dapatlah bantu jalan kami yang rosak ni. Ini penting kerana jalan ini merupakan perhubungan utama untuk budak ke sekolah, kes-kes kecemasan dan sebagainya. Dan diharapkan kita semua mengambil pendekatan yang serius dalam mendepani isu berkenaan. Adun Negeri Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani meninjau laluan untuk ke Poskop dan beberapa lokasi yang perlu dibaiki dengan segera. Meraihkan warisan budaya masakan tradisional Malaysia, Tamasya Rendang, Lemang dan Ketupat 2024 buat pertama kalinya dianjurkan di laman Istana 1 Muzium Negara sejak 1 November lalu. Menurut Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara, Muhammad Sobri Mat Daud, tamasya tersebut akan dijadikan sebagai acara tahunan berikutan sambutan yang menggalakkan daripada pengunjung tempatan dan luar negara. Jadi kita nak buktikan kepada masyarakat bahawa makanan tradisional kita, rendang ni, boleh menyatukan kita semua, pelbagai kaum etnik, budaya, adat resam semua boleh menyatukan kita di muzium ini, menjadi saksi kepada penyatuan pelbagai kaum ini. Lebih 20 peniaga mengambil bahagian dalam tamasya yang dibuka secara percuma bermula pukul 9 pagi hingga 6 petang. Pelbagai hidangan disediakan termasuk rendang nangka, rendang Minang, rendang kalio, rendang tok serta hidangan sukar temui seperti lemang keria. Pengunjung juga disajikan dengan pelbagai persembahan budaya Minangkabau, demonstrasi anyaman ketupat serta pertandingan memasak rendang. Saya satu bersyukur atas inisiatif. Sekarang budak sekarang pun susah makan rendang. Tajuk rendang perpaduan. Rendang perpaduan tadi rendang saya terdiri pada hati, limpa, daging dan juga paru. Perasaan kami sungguh terperanjat sebab ini pertama kali kita mengambil bahagian dalam acara seperti ini. Of course, Johor comes from the word Johor, where we are all from. Tamasya selama 3 hari itu mendapat sokongan Tourism Malaysia, Jabatan Muzium Malaysia dan Pro 2 selain Persatuan Warisan Keturunan Anak Minang serta Persatuan Minang Sayo. Beralih ke berita sukan, negeri Johor digalak menceburi dan memperkukuh industri sukan seiring pengumuman Belanjawan 2025 yang memperuntukkan RM20 juta bagi memperkasa sektor berkenaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata peruntukan untuk menaik taraf arena industri itu perlu dimanfaatkan sepenuhnya golongan belia di selatan tanah air. Daripada peruntukan tersebut, RM10 juta dihaskan bagi pembinaan stadium e-sukan di negara ini tahun hadapan. Manakala selebihnya digunakan bagi latihan dan pelaksanaan aktiviti berkaitan sukan berkenaan. Di samping itu juga mereka sedang membina stadium yang khusus untuk e-sport ni. Dan saya fikir Johor tercabar kerana Sarawak telah memulakan dan saya harap Johor akan mengikutinya. Dan saya merasakan bahawa sukan ini harus digalakkan lebih banyak lagi. Ianya bukan hanya indoor game ya, tetapi di masa hadapan content creator akan memberikan keberhasilan yang banyak dalam industri ini. Beliau temui pada kejohanan peringkat akhir Liga Profesional Mobile Legends Bang Bang Malaysia MPL musim 14 di Iskandar Puteri Johor. Beralih ke perkembangan sukan terjun, imbasan Siti Penerjun Negara Oi Zeliang yang mengalami kecederaan semasa final acara papan anjal 3 meter lelaki terbuka Malaysia semalam didapati dalam keadaan normal. Perkara itu disahkan Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh. Menurut Hannah, Zeliang dalam keadaan baik. Ketika ini, pihak Institut Sukan Negara ISN sedang meneliti bentuk pemulihan yang boleh diberikan kepada Zeliang. Semasa kejadian, Zeliang bersaing bersama rakan sepasukan Muhammad Syafiq Putih serta penerjun dari Jepun, New Zealand, Indonesia, Taiwan dan Singapura. Kecederaan tersebut menyebabkan beliau tidak dapat meneruskan saingan dalam acara itu. Setiausaha Agong Persekutuan Renang Malaysia Andy Lau turut memaklumkan bahawa pihaknya sedang menunggu maklumat terkini daripada pegawai bertanggungjawab mengenai keadaan Zeliang.
Bola sepak Desat Group Sdn Bhd melalui anak syarikatnya Mahsuri Medical Center hari ini menyerahkan surat tawaran pengambil alihan 100% saham Darul Aman Football Club Sdn Bhd. Pengambil alihan itu sekaligus akan menjadikannya pemilik baru pasukan KDA FC. Pengerusi Eksekutif Kumpulan Desat Group Datuk Seri Azizul Tandik berkata surat tersebut telah dihantar oleh wakil syarikat kepada pegawai KDA FC. Menurutnya, ia rentetan pertemuan bersama Exco Belia dan Sukan Kedah Muhammad Radi Maddin pada 24 Oktober lalu. Dalam pertemuan itu, Muhammad Radi bersetuju melepaskan 21% pegangan sahamnya dalam KDA FC. KDA FC kini sedang bergelut dengan isu tunggakan gaji pemain sejak beberapa bulan lalu. Keadaan itu turut menjejaskan rentak Sang Kenari yang kini berada di kedudukan ke-10 Liga selepas hanya mengutip 13 mata daripada keseluruhan 14 perlawanan. Annie Chung, atlet wanita pertama Malaysia beraksi dalam Sukan Olimpik, meninggal dunia pada usia 90 tahun semalam. Perkhabaran sedih itu dikongsikan Kesatuan Olahraga Malaysia KOM menerusi satu kenyataan. KOM menyefatkan Annie sebagai perintis dalam arena olahraga Malaysia apabila mencipta sejarah bertanding di Sukan Olimpik Melbourne 1956. Mendiang muncul sebagai satu-satunya atlet wanita dalam kontingen sulung Malaysia yang ketika itu dikenali sebagai Malaya bersaing dalam acara 100 meter. KOM turut berharap keluarga mendiang diberi kekuatan untuk menghadapi waktu sukar ini dan semoga sumbangan beliau terus diingati dalam dunia sukan negara. Mendiang Annie juga pernah beraksi di Sukan Asia iaitu di Manila pada 1954 dan edisi Tokyo pada 1958. Beliau juga disenaraikan dalam Dewan Kemasyhuran Majlis Olimpik Malaysia MOM pada 2017. Kebangsaan 2024 sertai Family Fun Run, Karnival Kasih Keluarga, Piknik Keluarga dan Rumah Kasih Madani. Nikmati kemeriahan di Pasar Keluarga X Saloma dan jualan Agro Madani. Anak-anak pasti teruja dengan aktiviti super duper, petting zoo dan sukan rakyat. Tunggu, ada hadiah jemputan bertuah menanti anda. Jangan lupa 9 dan 10 November ini, Sabtu dan Ahad, bawa keluarga ke Taman Botani Perdana Kuala Lumpur. Jumpa anda di sana. Untuk memberi jaminan kepada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka. Biarlah saya jawab. Ikuti mesyuarat ketiga, penggal ketiga secara langsung Parlimen Malaysia ke-15 di Dewan Rakyat pada 14 Oktober hingga 12 Disember 2024 dan di Dewan Negara pada 2 Disember hingga 19 Disember 2024. Sekian berita tengah malam dari Sungai ke Segara Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.